A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu rabbil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita semua dirahmati dengan kesihatan yang baik, Alhamdulillah, sehingga kita mampu lagi untuk terus secara istiqamah mengikuti program Dinasti Al-Quran, di mana kita sama-sama berjemaah dapat berkumpul dalam Google Meet secara maya. Jadi saya mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan sekalian dalam program malam ni. InsyaAllah kawan-kawan kita lain mungkin terlewat untuk join, akan join kemudian insyaAllah. Tapi sekarang dah pukul 9.42, eloklah kita mulakan majlis kita seperti yang mana kita janjikan pada 9.40. Jadi marilah sama-sama kita buka majlis malam ni dengan membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan sekalian, seperti mana yang saya maklumkan malam kemarin, tetamu kita atau khalifah atau guru kita pada malam ni adalah Al-Fadil Ustaz Muhammad Hafiz bin Hamil daripada wilayah Persekutuan yang merupakan seorang peguam syar'i Mahkamah Syariah, akan bersama-sama kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, seperti mana biasa, Ustaz Muhammad Hafiz bin Habil merupakan penampilan kali kedua dalam program Dinasti Al-Quran ni. Dulu dah pernah sekali bersama-sama kita, jadi kali ni adalah kali kedua. Jadi kalau tuan-tuan ingatlah, dulu Ustaz Hafiz cerita kat kita mengenai sejarah yang buka apa? Konstantinopel. Apa nama? Lupa dah. Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi cerita mengenai Sultan Muhammad Al-Fatih yang telah diulas oleh Ustaz Hafiz pada penampilan kali pertama itu. Jadi insya-Allah Ustaz dah biasa dengan program ni, tuan-tuan tentu dah biasa. Jadi kita akan teruskan, sekarang dah pukul 9.44. Seperti biasa kita akan baca terlebih dahulu 2 muka surat Al-Quran, di mana Ustaz akan memperdengarkan bacaan pada malam ni 2 muka surat daripada muka surat 485, 485 dan juga 486 daripada surah Al-Syura ayat 16 sampai ayat 31 insya-Allah. Ayat 16 sampai ayat 31. Jadi selepas ni kita akan dengar bacaan daripada Al-Fadhil Ustaz dan kita akan ikut bersama di rumah masing-masing untuk melengkapkan bacaan kita setiap malam 2 muka surat bersama-sama dengan Khalifah. Seterusnya saya akan membacakan terjemahan dalam bahasa Melayu ayat yang kita baca insya-Allah, supaya kita dapat faham sedikit sebanyak firman Allah SWT yang kita baca. Dan seterusnya saya akan serahkan kembali majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafiz untuk slot full 10 kita, iaitu kuliah jam 10 kita, iaitu untuk menyampaikan tazkirah, supaya iaitu merupakan majlis ilmu supaya kita mendapat ilmu sebelum kita berehat pada malam ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah bersedia, tuan-tuan boleh buka Al-Quran muka surat 485 insya-Allah, surah Asy-Syura. Kita akan mulakan ayat daripada ayat 16 sampai ayat 31. Tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafiz Habil untuk meneruskan
apa bacaan Al-Quran kita dalam siri yang ke 242 pada malam ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi Cikgu Rahim, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertama saya mohon maaf sebab saya masalah kamera. Ini dengar suara je kot. Saya ada masalah kamera. Tadi mula nak test tu okey. Bila dah masuk, hilang pula saya punya kamera. InsyaAllah pada malam ni kita akan, sebagaimana dimaklumkan oleh pengerusi, kita akan baca surah Asy-Syura bermula pada muka surat 485 hingga 486, ayat 16 hingga ayat 31. Betul tak cikgu? Betul Ya betul Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا
فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد فمن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Tuan Allah, jazakallah wa khairan katsira diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafiz Adil yang telah memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Shura ayat 16 hingga ayat 31 sebentar tadi. Dan kita harapkan tuan-tuan juga dah dapat bersama-sama membaca malam ni 2 lagi muka surah Al-Quran seperti mana yang kita targetkan setiap hari. InsyaAllah saya akan bacakan pula terjemahan dalam bahasa Melayu surah Al-Shura ayat 16 sampai 31 tadi insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mohon perlindungan Allah dari syaitan yang derjam dan orang-orang yang berbantah-bantah tentang agama Allah setelah agama itu diterima. Bantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah dan mereka mendapat azab yang sangat keras. Allah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari kiamat itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya dan mereka yakin bahawa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahawa sesungguhnya orang-orang yang membantah terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang dia kendaki. Dan dia maha kuat lagi maha perkasa. Barang siapa mahukan keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa mahukan keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebahagian daripada keuntungan dunia itu. Tetapi dia tidak akan mendapat bahagian di akhirat. Apakah mereka mempunyai sembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan oleh Allah SWT? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman daripada Allah, tentulah hukuman mereka telah dilaksanakan. Sesungguhnya orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih. Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan kerana kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan. Dan azab menimpa mereka, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman syurga. Mereka menikmati apa yang mereka kendaki di sisi Tuhan. Demikian itu adalah kurniaan yang maha besar. Itulah kurniaan yang diberitahukan oleh Allah untuk mengembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu bayaran pun di atas seruanku.
kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Atau apakah mereka mengatakan, dia Muhammad telah menggadang-gadangkan kebohongan tentang Allah. Sekiranya Allah mahu, nescaya dia kunci hatimu. Dan Allah menghapuskan yang batil dan membenarkan yang benar dengan firman-Nya, iaitu Al-Quran. Sesungguhnya dia maha mengetahui segala isi hati. Dan dialah yang menerima taubat daripada hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta menambah pahala kepada mereka dengan kurniaannya. Orang-orang yang ingkar akan mendapat azab yang sangat keras. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, nescaya mereka akan melampaui batas. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, nescaya mereka akan melampaui batas di bumi. Tetapi dia menurunkan ukuran yang dia kendaki. Sesungguhnya dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, lagi maha melihat. Dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya. Dan dialah maha pelindung lagi maha terpuji. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi serta makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada kedua-duanya. Dan dia maha kuasa mengumpul semuanya apabila dia kendaki. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah kerana perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak kesalahan-kesalahanmu. Dan kamu tidak dapat melepaskan diri daripada siksaan Allah di bumi. Dan kamu tidak mendapat pelindung dan pertolongan daripada Allah. Dan kamu tidak dapat melepaskan diri daripada kesiksaan Allah di bumi. Dan kamu tidak mendapat pelindung atau pertolongan daripada Allah. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah tuan-tuan dah dapat sama-sama dengar terjemahan dalam bahasa Melayu ayat yang kita baca tadi, ayat 16 sampai 31. Semoga dengan kefahaman kita dalam bahasa kita dapatlah kita faham apa yang Allah apa yang kita baca sebentar tadi dalam bahasa Arab, Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kita faham dalam bahasa Melayu. Ini akan insya-Allah menambahkan keyakinan dan juga keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah SWT, kerana di dalam ayat-ayat tersebut tadi banyak menceritakan tentang akan terjadinya hari kiamat yang tidak dipercayai oleh orang-orang yang berbuat kerosakan di muka bumi, iaitu berbuat jahat, berbuat mungkar, ataupun orang-orang kafir yang menolak Nabi Muhammad SAW, yang tidak menolak agama Islam, tidak mempercayai hari kiamat. Malah mereka berbantah-bantah, mencabar, bertanyakan bila, macam mereka nanti nak tengok bila berlaku hari kiamat. Sedangkan orang-orang Islam takut untuk menghadapi hari kiamat, kerana apabila tiba hari kiamat, apabila kita kembali kepada Allah, Allah akan memperlihatkan apa yang kita lakukan di dunia. Orang yang melakukan kebaikan insya-Allah akan mendapat akan dirahmati Allah sehingga dia akan berbahagia di akhirat kelak hingga masuk ke syurga. Siapa yang melakukan kerosakan atau kejahatan, yang kafir, terutamanya yang menyekutukan Allah, seperti mana dalam Al-Quran selalu disebut, maka mereka balasan mereka adalah mereka akan mendapat siksaan di neraka. Semoga kita terjauh daripada semoga kita termasuk dalam hamba-hamba Allah mensyukuri nikmat yang Allah kurniakan, dan kita terjauh daripada sifat seperti mana orang-orang kafir dan munafik yang mana mereka berpura-pura ataupun menentang agama Islam. Semoga kita semua terus mendapat hidayah dan menjadi Muslim yang baik insya-Allah. Jadi seterusnya insya-Allah saya akan serahkan majlis ini seperti biasa kepada ustaz kita untuk sesi tazkirah, penyampaian ilmu kepada kita, dan
slot perhatian kita. Dengan ini saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafiz Habib untuk menyampaikan tazkirah dalam slot perhatian kita. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surah Al-Mulk ayat 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mulk, yang mana sebahagian daripada kita sering baca menjadi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam hari. Surah Al-Mulk, sebelum tidur dibacakan surah Al-Mulk. Dalam surah Al-Mulk ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut satu ayat 2. Ringkas saja ayat dia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dalam surah Al-Mulk ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dialah Allah yang menjadikan khalaqal mauta wal hayat, kematian dan juga kehidupan ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai suatu ujian kepada kamu, siapa di antara kamu ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan dalam ayat ini perkataan ahsan. Kalau siapa yang belajar bahasa Arab, ahsan ini dia isim tafdil. Dia macam kalau kita azan tu Allahu Akbar, paling besar. Maknanya kalau afdal, pernah dengar kan? Kita buat ini yang paling afdal, kan? Sebenarnya tak perlu paling pun. Afdal itu adalah yang paling tinggi. Sebab itu dalam ayat ini Allah sebut ahsan amala. Jadi kehidupan kita ini bermula dengan kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mula dengan kematian. Kemudian kehidupan adalah suatu ujian. Allah nak tengok siapa yang paling baik amalannya. Paling baik, terbaik. Jadi tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memberikan yang terbaik dalam segala apa amal kebaikan kita. Itu yang paling penting. Menyempurnakan apa yang disebut sebagai ikhtiar. Sebab itu dalam konteks kalau sekarang ini kita tengok, manusia ini apabila dia fokus kepada hasil, maka satu masa jika dia tak dapat kepada hasil itu, tak capai apa yang dia nak, maka dia akan kecewa dan akan stres. Kalau kita tengok anak-anak kita sekolah ke, kalau dia fokus pada, contoh orang yang ambil SPM A, kalau dia fokus kepada A, dia tak dapat A, dia akan stres. Sebab itu kalau tengok zaman sekarang ni makin banyak orang murung sebab dia fokus kepada hasil. Kalau orang bekerja, dia fokus kepada hasil, dia tak capai apa yang dia dapat, itu yang jadi dia akan stres dan dia akan murung. Tetapi Allah dalam ayat ini, dia fokus kepada apa? Apa yang manusia perlukan adalah berusaha menyempurnakan ikhtiar. Sebab itu kalau kita tengok, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia tak tengok kepada hasil, dia tengok kepada usaha yang kita lakukan. Sebab itu kalau kita baru habis bulan Ramadan ni, nak habis bulan Syawal dah. Kan? Dalam bulan Ramadan selalu ustaz, asatizah kan, tok guru sebut, kalau Al-Quran kalau kita baca, ingat tak? Dia ambil point dia. Kalau orang tu pandai baca, dia baca dia dapat satu pahala. Tapi kalau orang itu belajar, walaupun keadaan dia belajar itu dalam keadaan, orang kata apa nama istilah dia, merangkak. Paling mudah sebut merangkak, dia dapat 2 pahala. Kalau kita fikir balik, kenapa Allah tak bagi orang yang pandai itu dapat pahala lebih, orang yang tak pandai ni pahala kurang?
sebab Allah lihat kepada usaha. Begitu juga kepada sejarah Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kita tengok Nabi. Bermula daripada Nabi Adam, kemudian turun kepada Nabi Idris, Nabi Nuh. Kalau kita tengok dalam konteks yang zahir, Nabi Nuh alaihi salam beratus tahun beliau berdakwah. Jadi pengikut dia berapa orang saja. Kalau ikut zahirnya dia gagal lah. Zahir dia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat usaha dia. Jadi itu yang kita kena lihat. Tugas kita manusia bukan fokus kepada hasil. Itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang nak kaya, dia usaha. Kalau Allah bagi kaya, itu rezeki dia. Kalau Allah tak bagi kaya, usaha dia untuk menjadi kaya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan diberi nilai. Sebab itu kita sebagai manusia pada hari ini perlu fokus kepada usaha dan menyempurnakan usaha tersebut. Kalau dalam ibadah, dia ada dua perkataan. Dia ada perkataan yang pertama ubudiyah dan yang kedua ibadah. Jadi ubudiyah ini adalah perasaan kehambaan kita. Lepas tu kita laksanakan ibadah. Ibadah adalah orang kata bukti bahawa kita ada perasaan kehambaan. Dia tak boleh nak orang kata apa, kita pisahkan. Ibadah dan ubudiyah. Ada orang yang ibadat tanpa ada perasaan kehambaan. Ubudiyah ada tidak ada. Dia ibadat saja tapi tak ada perasaan kehambaan. Maka ibadat dia akan jadi ibadat yang kosong. Begitu juga ada orang yang ada perasaan kehambaan saja. Dia zikir saja. Saya pernah jumpa orang yang zikir saja. Dia solat tak? Dia zikir saja. Dia berasa dia tahap fana ya, atas daripada maqam tinggi tu, dia tak payah solat. Tak payah. Jadi benda tu dah jadi ajaran sesat. Dia ada perasaan, kemungkinan perasaan kehambaan tetapi tidak ada ibadah. Itu yang perlu kita bagi perhatian. Sebab itu dalam konteks macam itu. Tadi saya sebut soal usaha. Jadi kita juga dalam bahasa Arab kita sebut sebagai jihad. Jihad. Orang ingat jihad, kadang-kadang jihad ni perang. Tapi jihad ni dia kata akar dia jahadah. Jahadah. So, daripada jihad itu datang perkataan yang lain. Kita sebut sebagai istihad. Mana dengar istihad? Kalau daripada ulama istihad. Maknanya dia adalah, kalau dalam bahasa Inggeris kita terjemahkan sebagai struggle. Struggle. Dia beza dengan rajin. Struggle ini satu perjuangan. Satu perjuangan. Sebab itu jihad adalah suatu perjuangan. Jahadah, ada mujtahid, ada tu, dia ada perkataan. Sebab itu orang Islam digalakkan, dituntut untuk berusaha keras, struggle. Jihad dalam apa juga aspek. Sebab itu saya mengambil malam-malam ni. Kalau saya straight je nanti orang mengantuk. Tambah tak ada kamera pula. Saya mengambil kata-kata Buya Hamka. Buya Hamka. Buya Hamka ni, dia cakap orang yang hebat ni, dia cakap sikit je. Tapi memberi kesan. Dia kata, ketika saat kamu dilahirkan, kamu menangis dan orang lain tersenyum. Dia kata berjuanglah supaya di saat kematian kamu nanti orang lain menangis dan kamu tersenyum. Ini kata Hamka. Kan? Dia kata, saya ulang balik, dia kata ketika kita dilahirkan kita menangis dan orang lain tersenyum. Dia kata berjuanglah supaya di saat ketika mana kamu mati nanti, kamu menjadi jenazah, kamu menangis dan orang lain. Kamu tersenyum dan orang lain menangis. Sebab itu kita kena jadikan kehidupan kita ini kehidupan yang memberi manfaat kepada orang lain. Bu Hamka ada lagi satu sebut.
dalam kata-kata dia yang hebat. Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau kerja sekadar kerja, kera juga bekerja. Ini mungkin muhasabah kepada saya dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi apa yang nak disampaikan oleh Hamka ini adalah kehidupan kita ini tidak boleh terlalu selesa dengan apa yang kita ada. Kita kena ada, tadi saya sebut tadi soal struggle, jihad. Kita kena ada soal berjuang dalam kehidupan kita. Sebab itu kalau ikutkan sedikit saya nak tambah. Satu kata-kata daripada Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Abduh, kalau biasa dengar, dia abad ke-19 dulu, pemikir Islam. Dia kata, I went to the West and saw Islam but no Muslims. I got back to the East and saw Muslim but no Islam. Muhammad Abduh ni dia pergi ke barat itu, dia kata dia tengok Islam tetapi tidak ada orang Islam di situ. Jadi budaya, cara fikir, cara bersosial, bermasyarakat dia menepati apa yang Islam nak tapi orang Islam tidak ada. Tapi dia balik kepada timur, dia tengok ramai orang Islam tetapi tidak ada Islam di situ. Ini tamparan yang beri pada tahun abad ke-19 lagi. Syekh Muhammad Abduh dinyatakan. Sebab itu kita nak jadikan kehidupan kita ni seluruhnya adalah kehidupan yang bermakna dan kehidupan yang memberi manfaat kepada orang lain. Sebab itu bila ini sebagai sedikit kesimpulan rangkuman, saya nak bawa sikit lagi. Dia ada ulama ini membahagikan masa ni dalam kehidupan kita ni ada 5 masa yang kita perlu bahagikan. Masa kita perlu dah bahagi kepada 5. Kalau tak cukup 5, maka ada masalah dari sudut pengurusan masa kita. Yang pertama, masa untuk menuntut ilmu. Macam malam ni kita buatlah, ini ringkas, tazkirah. Tadi mungkin ada kuliah ataupun ada orang yang suka majlis mendapatkan ilmu secara formal di universiti ke, di mana institusi ke, itu terpulang pada masing-masing, tetapi kena ada masa untuk menuntut ilmu. Yang kedua, masa untuk ibadat. Ini ada masa untuk membaca Al-Quran. Jadi masa untuk kita melakukan puasa kan, masa untuk kita berpuasa, masa untuk kita melakukan ibadah yang lain lah, solat sunat dan sebagainya. Tadi yang pertama masa untuk ilmu, yang kedua masa untuk ibadat, yang ketiga masa untuk mencari nafkah atau rezeki. Yang tu yang kita kena ada masa juga untuk kita mencari kehidupan. Sebab itu dalam kitab memang kalau kitab lama, Mukhtasar Minhajul Qasidin, kalau kita lama ada memang tajuk dia untuk bekerja, tajuk tu bekerja. Jadi Islam memang menekankan soal mencari nafkah atau mencari rezeki. Saya ingat lagi di kebetulan saya ada hadiri satu pengajian, ada seorang orang lama di surau tu, dia nakal sikit. Dia memang kritikal sikit soalan. Bila ustaz bentang bab ni kan, mencari rezeki ni, tuan-tuan rasa apa soalan ni? Dia tanya apa? Dia tanya ustaz dia ni, dia kata, ustaz, kalau orang pencen tu rezeki dia halal ke? Sensitif soalan ni. Dia kata orang pencen tu dia tak kerja tapi dapat gaji, rezeki dia halal. Ustaz terkejut dengan soalan tu lah. Tapi kesimpulannya tak ada masalah lah, sebab dia adalah hasil daripada khidmat bakti yang dilaksanakan berdasarkan kontrak, bukan dia duduk saja memang duit datang. Jadi itu mencari rezeki, kena ada masa untuk mencari rezeki. Dan saya ingat ada satu kuliah daripada Fadil Ustaz Syamsuri,
belah utara memang kenal lah. Dia kata dia jumpa seorang tua, orang lama, orang tua yang dia bekerja, kemudian dia dah lepas, anak dia semua dah lepas dah. Anak dia semua dah lepas, apa namanya, dia pun sebenarnya anak pun bagi pun dah cukup, duit yang dia ada pun cukup dah, tapi dia bekerja. Turun bendang dan sebagainya lah, mencari nafkah. Jadi orang tanya dia, Ustaz tanya apa siapa? Anak dah lepas, dia rehat lah. Anak dah lepas, dia sendiri keperluan peribadi dia pun dah lepas. Dia kata dia kerja tu bukan untuk diri dia kerja tu untuk bayar zakat. Ada juga orang macam tu. Jadi dia sampai dia dah fikir bukan untuk dia lah, untuk masyarakat, untuk apa tu, ummah, bayar zakat. Dia bekerja untuk bayar zakat. Gitu. Dan bersedekah. Jadi yang keempat, masa untuk keluarga dan masyarakat. Masa untuk keluarga dan masyarakat. Dan yang kelima, masa untuk riyadhah. Ini penting. Masa untuk keluarga dan masyarakat. Ada orang yang dia buat benda-benda lain, dia cari rezeki, dia ibadat, ilmu, tak ada masa langsung untuk keluarga dan masyarakat. Pun tak betul. Ada yang keluarga dan masyarakat sampai tak sempat nak mencari ilmu ataupun melakukan ibadah. Pun tak betul juga. Dan yang kelima, masa untuk riyadhah. Masa untuk bersukan ni adalah memang dituntut dalam Islam. Jadi yang ni 5 perkara yang kita kena sama-sama kita imbangkan. 5 ni memang kena ada. Kalau salah satu tak ada, memang pincang kehidupan ni. Saya ulang balik. Pertama, masa untuk kita menuntut ilmu. Yang kedua, masa untuk kita ibadat. Yang ketiga, masa untuk kita mencari kehidupan, mencari nafkah tadi. Keempat, masa untuk keluarga dan masyarakat. Dan yang kelima, masa untuk riyadhah. Sebab bila kita dapat imbangkan, baru kita boleh beri sesuatu kepada ummah ataupun masyarakat. Dia ada dalam istilah Arab ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia dalam istilah orang kata apa, peribahasa Arab ni, kita faqidu syai' la yu'tihi. Maknanya kalau faqidu syai', kalau kita tak ada apa-apa, kita tak boleh nak bagi orang. Mudah faham itu. Sebab itu dalam Islam ini kita dituntut untuk ada, macam contoh, ada sebahagian daripada rukun Islam yang perlu kepada harta sebagai contoh. Kan? Iaitu yang berkenaan dengan zakat, perlu harta. Berkenaan dengan haji, perlukan harta. Ada juga memerlukan tenaga. Kan? Jadi dalam Islam ni, kalau kita tidak ada apa-apa, maka kita tak boleh beri. Kalau kita bukan di kalangan orang yang kaya, saya rujuk orang yang paling kaya dalam dunia ni, 10 orang, ada 2 orang Muslim. Yang pertama namanya Azim Premji di India tu. Yang dia sedekahkan, jumlah yang dia sedekahkan adalah 8 bilion. 8 bilion US dollar. Jumlah yang dia sedekah, bukan aset dia. Nombor 6, Sulaiman bin Abdul Aziz Ar-Rajhi. Ni ramai orang kenal lah. Jumlah yang disedekahkan 5.7 bilion. Daripada 10 orang, 2 orang je. Iaitu nombor 4 dengan nombor 6. Yang lain semua bukan Islam. Itu yang kita sebagai umat Islam kena cari sesuatu supaya kita boleh sumbang lebih kepada masyarakat. Kalau ada yang boleh sumbang ilmu, beri sumbangan daripada sudut ilmu. Siapa yang ada tenaga, beri sumbangan dari sudut tenaga supaya Islam ini dapat image Islam ataupun orang kata negara-negara Islam dapat meningkatkan kualiti semakin dekat dengan agama ini, insya-Allah. Sebab saya tengok ini last betul last. Saya terlajak lah, tak apa. Bila saya tengok untuk tuan-tuan sikit last kali, dia sebenarnya dalam ada beberapa pemikir Islam, dia buat satu indeks ataupun dia buat ranking. Mudah faham, dia buat ranking negara-negara yang beramal dengan Islam. Macam mana Syekh Muhammad Abduh saya sebut tadi itulah, dia pergi ke negara yang bukan Islam, dia nampak Islam.
Dia pergi negara yang apa namanya yang Islam tapi dia tak jumpa pun Islam kat situ. Negara umat Islam. Jadi dia orang buat kajian ni, semua orang Islam ni. Tapi dia punya base dia di US lah. Dia buat kajian, dia buat tengok apa indikator-indikator tu mana yang ada paling rapat dengan Islam. Kan? Jadi dalam tu kita boleh berbangga lah yang paling negara Islam yang paling rapat dengan ciri-ciri Islam tu adalah Malaysia. Malaysia. Tetapi kalau ikut dalam keseluruhan ranking tersebut, Malaysia nombor 39. 39. Jadi negara Islam yang paling dekat dengan ajaran Islam, dikajilah dalam Quran, Sunnah. Negara Islam yang paling dekat adalah Malaysia dan paling dekat tu adalah nombor 39. Kan? Saudi yang kita pergi haji selalu tu, nombor berapa? Tuan-tuan dan puan-puan? 79. Jadi dalam negara itulah ada corruption, negara itulah yang ada apa? Dia kira semua aspek lah. Kan? Jadi saya bila bacakan contoh negara pertama New Zealand, Denmark, Iceland, Sweden, Switzerland, Netherlands, Luxembourg, Norway, Finland. Itu nombor 10 yang teratas. Negara tu bukan negara Islam tapi mengikut ajaran Islam, kebersihan dia ambil semua aspek. Pendidikan, kebersihan, hubungan sosial masyarakat. Yeah. Tapi mereka lebih dekat dengan Islam berbanding orang Islam sendiri. Paling bagus sekali adalah negara yang umat Islam adalah Malaysia lah. Tapi nombor 39. Sama-sama kita perbaiki ranking ini daripada komuniti kita, daripada keluarga kita sampai ke atas. Semoga kita menjadi orang yang lebih baik insya-Allah. Jadi itu saja perkongsian saya. Mohon maaf terlebih masa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Muhammad Hafiz Sabil yang telah menyampaikan tazkirah ilmu kepada kita tadi sebentar tadi. Jadi alhamdulillah nampak ilmu yang disampaikan tu lebih terbuka dan juga melihat daripada kajian-kajian dan juga daripada pendapatan-pendapatan daripada tadi Ustaz Hamka, kemudian daripada kajian yang dibuat di seluruh dunia mengenai ranking negara yang betul dekat sekali mengamalkan ajaran Islam. Jadi alhamdulillah Malaysia di ranking yang ke-36 merupakan negara penduduk Islam yang paling dekat, yang paling baik mengamalkan apa yang dikehendaki dalam agama Islam. Jadi betul kita, tetapi wallahu a'lam, kajian tu adalah kajian tahun berapa Ustaz? Tahun berapa punya kajian? Tahun ni bulan April. Report tu baru buat. Baru yang kedua ni. Tahun berapa? Report tu dah bulan April tapi kajian ni pada tahun lepas lah, 2021. Oh, saya ingat apa dah lama lah. Kalau dah lama maksud dia berdasarkan yang sekarang ni kemungkinan jatuh lagi apa? Kalau kira skor tinggi jatuh lah. Tidak jatuh pula dengan yang keadaan semasa yang berlaku, dengan politik semasa, dengan apa pengurusan kewangan yang semasa, nampaknya kemungkinan nasib baik. Ustaz kata tu adalah kajian tahun lepas, jadi baru lagi. Jadi kalau yang tu terkini, maksud dia sebelum tu mungkin lebih baik. Kalau dikaji sebelum tu mungkin lebih baik. Dengan apa yang ada sekarang, kita harap negara kita akan jadi lebih baik dengan pentadbiran kepimpinan negara yang baru, insya-Allah akan merubah keadaan tersebut, terutamanya rasuah dan sebagainya. Penyalahgunaan kewangan negara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dapat mendengar tadi secara santai mengenai apa keadaan semasa, khususnya dengan kembangan agama kita dari kajian yang disebutkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak buka lah kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk berinteraksi dengan Ustaz. Silakan Haji Yaakob daripada Taman Jayawijaya kita.
Terima kasih Ustaz. Terima kasih Tuan Jaya Rahim yang telah membuat kita tafsir ayat-ayat yang dibaca bersama Ustaz tadi. Jadi, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi dalam ayat Al-Mulk tadi, ayat 2 kita telah diperintahkan oleh Allah SWT. Jadi tugasan kita adalah untuk beramal yang terbaik. Benar. Ya, okey. Dalam masa sekarang ni, masa yang kita perlukan tu, masa tu memang masa yang terhad lah, masa yang kita panggil masa itu emas. Jadi apakah yang boleh kita lakukan dengan masa-masa sekarang ni yang patut kita lakukan dalam kehidupan dan dalam ibadat? Itu saja soalannya. Okey, dia soalan, terima kasih Tuan Haji tanya soalan. Dia dalam konteks sekarang ini, amal yang kita kena buat sama ada bentuknya ibadat khusus ataupun umum sekalipun, kita kena ada strategi lah, sebenarnya cadangan lah. Sebab dia ada ibadat yang khusus yang kita dapat pada masa itu saja, dan ada ibadat yang disebut sebagai macam pencen kubur, ibadat yang berterusan. Yang Nabi SAW sebut, dia in qata'a amalu, dia ada 3 je perkara yang bila saya sebutlah sebab nak ringkaskan, ambil dia punya maksud saja. Apabila matinya anak Adam, ada 3 keadaan yang mana ibadatnya bersambung. Saya mula kat situ. Yang pertama, ilmun yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sadaqatun jariyatun, sedekah jariah. Yang ketiga, wawaladun yad'ulah, anak yang mendoakan. Jadi, kalau kita nak buat sesuatu, kalau boleh kita fikirkan apa yang kita boleh buat itu memberi yang hasil yang signifikan. Sebagai contoh, sedekah. Ya, saya bagi contoh aja sedekah. Kita nak bagi sedekah kepada satu institusi, ataupun kita fikir kita nak bagi satu institusi ni jariah ke tak? Kalau kita ada hanya 2 pilihan. Kita nak bagi orang tu makan ke? Makan tu dia lah. Betul? Ataupun kita nak bagi sedekah yang macam contoh, sedekah yang operasi surau masjid. Saya bagi contoh lah. Kita hanya duit yang terhad. Kita ada sedekah masjid, ataupun yang sebelah ni tabung, ada 2 tabung. Pertama operasi masjid, yang kedua ini membeli kipas ataupun membeli kapet. Seperti itu kita akan bagi apa namanya, beli kapet contoh. Ataupun dalam apa namanya, majlis ilmu contoh, majlis ilmu. Kalau kita tak boleh nak bagi, kita bagi sumbangan supaya majlis ilmu hidup. Sama juga sedekah tadi. Kalau kita baca buku berkenaan sedekah sekalipun, kan, dia ada 2. Sama ada sedekah kepada fakir, miskin yang susah, ataupun sedekah pada pengemis. Ni pun ada perbahasan juga. Kalau sedekah kepada fakir miskin yang berusaha, dia berusaha kerja tapi duit dia tak cukup, lebih baik daripada sedekah kepada pengemis yang sihat. Dia boleh bekerja tapi dia mengemis. Jadi itu yang soal keutamaan. Jadi bila kita nak memanjangkan, macam tadi kalau kita beramal, bukan sekadar beramal saja, tapi amal yang mempunyai perancangan ataupun strategi. Sama juga dengan puasa. Puasa ilmu, contoh saya buat contoh kan. Kita tak mampu nak berpuasa banyak hari kan. Tapi kita tengok orang puasa kita belanja makan dia. Contoh kan. Kita jumpa orang puasa, kita tak larang nak puasa. Tambah-tambah kita apa? Kita pergi jumpa kawan kita kata dia puasa ni. Tak apa, malam ni aku belanja kau makan. Jadi pahala kita, kawan kita puasa dapat kat kita. Kan? Jadi itu antara yang kita boleh buat supaya lebih kreatif dan lebih, bagi saya lebih panjang. Ni tadi itulah antara 3 benda tu disebut sebagai pencing kubur.
iaitu pertama anak lah. Anak tu mendoakan ibu bapa dia. Itu kena didik anak daripada awal lah. Nasihat anak ataupun cucu. Yang kedua yang tadi tu sedekah jariah. Sedekah, kita utamakan sedekah-sedekah yang bersifat jariah, yang bersambung sampai mati. Bagi kepada institusi, bagi kepada masjid surau. Jadi, dan yang ketiga ilmu. Ilmu tu sama ada kita beri ilmu, satu benda kita bagi ilmu, orang tu amal, ataupun kita bagi sesuatu yang kita adakan majlis ini sebagai suatu sumbangan juga bagi buat majlis program ataupun bagi buku kan. Itu memberi manfaat kepada yang lain supaya kita lebih kita beramal sikit. Dia ada satu buku, saya tak ingat buku apa dia amal sikit tapi kesan dia besar. Kita cari buku tu. Saya tak ingat nama tajuk buku tu, Haji. Amal sikit. Orang kita memang suka lah amal sikit, ganjaran dia besar. Kan? Kadang-kadang orang amal banyak, ganjaran sikit. Ada buku tu, saya ingat saya ada buku tu. Amal sikit, ganjaran besar. Cari buku tu. Jadi amal tu sikit, ganjaran dia besar insya-Allah. Itulah kita kena tingkatkan ilmu tadi tu dalam masa tu. Wallah a'lam. Haji Yaakob macam mana? Masih faham. Alhamdulillah. Terima kasih kepada soalan Haji Yaakob dan jawapan Ustaz. Ustaz, saya nak sambung soalan lagi. Mengenai tadi pembahagian masa kita dalam kehidupan kita ni. Yang pertama, kita cari ilmu, menuntut ilmu. Yang kedua, kita beribadah, beri masa untuk kita beribadah. Yang ketiga, beri masa untuk kita mencari rezeki. Yang keempat, beri masa kita kepada masyarakat. Yang kedua, beri masa untuk kita beriadah diri kita. Jadi cuma nak tanya pandangan Ustaz, adakah pembahagian masa yang kita ni tadi selain kita tolak waktu kita rehat tidur tu, yang tak sebut tadi dalam 5 tu tak cerita rehat dan tidur. Selain daripada rehat dan tidur tu, pemberian masa tu, pengagihan masa yang sesuai tu, adakah sama dengan tahap umur? Tahap umur orang muda macam tu juga, sampai ketua dia bagi masa dia macam tu juga. Ataupun pada waktu muda ni banyakkan masa untuk buat apa? Tuntut ilmu dengan cari rezeki ke? Yang tua tadi banyakkan untuk ibadah ke? Macam mana? Tak punya pandangan. Okey. Dia macam ni, dia untuk 5 perkara tadi, yang ke-6 tadi tu lah saya tak masukkan tadi tu. Untuk rehat tu. Yang ke-5 perkara ni memang dibuat daripada muda sampai ke tua. Cuma soal macam mana bentuk dia dan jumlah dia lah. Contoh saya bagi tahu. Untuk zaman muda mestilah masa mencari rezeki tu dia ambil masa panjang. Sebab dia batch saya ni kan, generasi atas saya bawah sikit. Dia bila dah muda ni dia kerja tu memang ambil masa yang panjang. Jadi mungkin masa yang panjang tu dia ambil, tapi masa lain tu jadi pendek sikit lah. Masa untuk menuntut ilmu pun jadi sikit. Tapi kena pastikan bila kita nak keseimbangan itu, kena semua benda tu kena ada. Benda tu semua kena ada. Cuma masa ada sudut, orang kata tempoh tu berbeza lah. Orang muda ada, orang macam apa tu, senior citizen, orang veteran. Mungkin masa dia untuk ilmu dia lebih banyak, masa untuk ibadat dia lebih banyak, mencari rezeki dah kurang dah. Keluarga dengan masyarakat mungkin boleh banyak kan aktiviti kekeluargaan dengan masyarakat. Sebab saya kalau ingat tazkirah saya dulu waktu yang first kali tu, saya ada sebut kalau ingat lah, Abu Ayyub Al-Ansari ekspedisi pertama menawar kota Konstantinopel. Perang tu, umur dia waktu tu 80 lebih kat 90. Mata pun dikatakan kena tahan mata tu dengan macam ada kayu macam mancis tu. Mata pun dah ni pergi perang tu. Kan? Jadi mungkin itu gambaran kepada kita bahawa sahabat Rasulullah SAW
dia sampai ke hujung kan. Sebab itu yang saya tengok orang senior ni lebih kepada masyarakat lah. Masyarakat maknanya lebih kepada bantuan kebajikan, terlibat dengan aktif surau masjid. Dia tak ada dalam istilah agama ni. Saya tengoklah sejarah daripada dulu sampai sekarang, dia tak ada istilah rehat. Dia rehat macam saya pernah share sebelum ini. Saya jumpa seorang tua dekat masjid saya tu. Dia relax je kan. Kata, Haji, buat apa Haji? Kata, saya RTM. RTM. Saya pun pelik, apa benda RTM ni Ji? Rehat tunggu mati. RTM rehat tunggu mati. Saya terkejut. Sampai sekarang saya ingat RTM tu rehat tunggu mati. Dalam Islam, daripada awal Nabi SAW, sahabat sampai ke bawah, dia tak ada rehat tunggu mati. RTM ni tak ada. Kan? RTM tak ada. Dia kalau kerja habis sampai bencin, dekat tu lah bencin. Tapi lepas bencin tu ada lagi aktiviti yang dia masa dah kena penuh. Dia tak boleh relax, ya, sakit lah. Kalau sakit tu kita faham lah. Kalau sihat dia tak boleh duduk. Orang sihat pun lama-lama kalau duduk saja dia sakit tu. Kan? Tengok. Kan? Dalam bab ni tak boleh lawan Tun Mahathir lah. Kan? Tapi jangan fikir benda lain. Politik dah saya tak nak sebut kat sini. Tapi dia sudut dia sampai 90 lebih saya ingat. Ini pergi Jepun pula kan, 95, 96. Kuat kerja tu, dia sudut kuat kerja. Jadi dalam Islam, memang tak ada istilah pencin. Tak ada istilah pencin. Pencin kerja tu satu, dia ada lagi yang apa tu, maknanya buka fasa baru dalam kehidupan lah. Gitu. Faham Jelas Maknanya dia masih lagi 5 tu kena ada, 5, 6 tu kena ada, cuma mungkin tempoh masa dan keutamaan itu berbeza lah. Allah. Terima kasih atas penjelasan. Jadi kita tahu bahawa yang penting kita kena pandai membahagikan masa mengikut keperluan masa. Tapi kelima-lima perkara tu perlu ada. Mungkin waktu muda ni mungkin kita sibuk bekerja, mungkin hari bekerja tu kita sibuk lah, pergi bekerja, tak sempat nak bermasyarakat dan sebagainya. Mungkin hari cuti pula, mungkin kita boleh bagi kepada keluarga, anak-anak, redah dan sebagainya. Jadi masa dia agak sikit berbanding dengan orang yang dah pencin. Begitu juga orang yang dah pencin pula, ada juga masa juga dia kena membahagikan masa. Jangan jadi macam Ustaz sebut tadi, RTM. Pencin-pencin dia tak ada rancangan apa dah, tak boleh buat apa dah. Rehat tunggu mati. Jadi orang bawa dalam. Jadi cuma yang saya khawatirkan, sebab bila saya tanya benda tu, saya nampak anak-anak muda sekarang ni bila kita berada kat surau apa semua, anak-anak muda tak main. Itulah kata, tak kira lah Sabtu Ahad pun tak ada. Di rumah kita sendiri pun anak-anak kita ni yang bekerja apa semua, tapi nampak macam dia rasa kerja tu lah segala-galanya. Letih kerja kerja 8 jam pun dah balik letih dah, nak rehat ya, tapi tak mau fikir lah, tak mau pergi ke surau dah, ke masjid, mengaji sebagainya, ajak pergi mengaji di surau masjid pun tak boleh. Sedangkan bagi orang yang pandai menguruskan masa, maksudnya setiap masa tu ada berharga yang boleh diaturkan. Waktu rehat pun sebenarnya ada, tetapi kita lelah dengan kerja, takat lelah dengan kerja je. Itu yang saya tanya kat Ustaz tu. Saya tengok ada keadaan macam tu. Sebaliknya bila Ustaz cerita orang tua pun sama juga macam tu juga. Dia tak pandai membahagikan masa. Bila ada pencin tu rasa macam tak mau buat apa saja. Takat pergi mungkin dia boleh pergi, kata nak pergi atuk kaki pergi masjid saja buat ibadah macam tu ya, balik satu lain tak mau fikir nak makan pencin saja. Sedangkan benda seperti mana Ustaz sebutkan tadi, ada orang yang dia boleh nak cari rezeki lagi, kerana dia nak bagi duit rezeki yang dia dapat tu, dia nak bagi kepada orang lain pula, dia nak buat infak, dia nak buat wakaf dan sebagainya. Jadi merancang. Ada orang yang terus aktif menggunakan fikirannya selepas dia pencit, dia boleh beri manfaat kepada orang. Jadi macam-macam lah keadaan tu. Jadi kita risau jugalah. Saya tengok
Bila tengok suasana di surau apa masjid semua memang kalau kat sini ni dikuasai oleh orang Kenjin lah, orang muda tak turun. Jadi nampak seolah-olah mereka tak pandai membahagikan masa tu. Dia kalau kerja tu letih, kalau tak boleh lah buat apa, kena kerja. Sedangkan kalau kita pandai, kalau kita tengok dekat universiti pun, mahasiswa pun macam tu juga. Universiti yang belajar tu ada yang aktif, dia boleh buat macam-macam, dia bersantai, dia belajar, dia boleh score, dia boleh dapat low flat dan sebagainya. Tetapi yang monyok duduk pergi belajar, dia kuliah, dia keluar balik belajar, duduk rehat, surau pun tak pergi, masuk bilik makan, result tak tahu ke mana pun. Jadi masuk dia pun bahagian masa. Itulah yang saya nampak. Mungkin Ustaz nak tahu sikit. Cabaran orang muda ni, dia kat mana-mana ada lah. Kat mana-mana pun memang sikit orang muda. Dia satu kemungkinan dalam konteks Malaysia ni memang tambah-tambah kalau macam saya duduk KL, Selangor ni, dia mungkin ada cabaran sendirilah. Iaitu dia jam lah. Pagi jam, petang jam. Jadi balik tu memang letih. Cuma itulah dia kita anggap ni satu cabaran, dan juga mungkin pihak Masjid Surau kena fikirkan satu kaedah. Sebenarnya orang muda ni, kalau kami di KL, Selangor ni, kalau bulan Ramadan tu saya tengok penuh juga, ramai juga dengan bawa anak kan. Jadi jangan JK marah lah, kalau marah sekali memang hilang terus lah kan. Saya macam ni, dia ada sama ada, pertama kita tengok dari konteks orang tu, yang kedua Masjid Surau pun kena tengok daripada konteks Masjid Surau. Saya pernah ada satu pengalaman saya di Surau, di area sini ni, dia ada CCTV. Kemudian ada seorang datang, ni dia tak pernah datang, dia baru kali pertama datang, dia bawa anak dah kecil. Jadi anak kecil kan, anak tu lari kan. Lepas tu salah seorang AJK ni, dia ambil CCTV video tu, dia masuk dalam grup. Dia tulis tu, lain kali jangan, kalau bawa anak sila pastikan jangan ganggu orang solat apa semua kan. Dan itulah kali terakhir saya nampak dia datang Masjid Surau. Itulah kali terakhir. Jadi dia ada dua konteks. Satu daripada sudut anak muda tu kena raih, yang kedua dari sudut apa namanya, dua-dua pihak ni kena. Sebab saya tengok kalau macam di wilayah, masjid wilayah sebagai contoh, kalau bulan Ramadan tu siap dia ada macam dia nak galakkan orang muda datang, dia ada nursery lagi. Bawa anak pergi masuk satu bilik, dia besar lah, ada bilik, budak-budak pergi tengok kartun kan, kartun yang elok lah, Upin Ipin ke apa ke, satu bilik, tak ganggu orang, main kat situ, mak ayah solat, betul ada orang jaga ke kan. Ada yang masuk tempat makan pun selesa, family pun. Memang nampak bila masjid dan surau ada tindakan yang proaktif macam tu, dia peningkatan. Macam dekat masjid saya, pengalaman lah masjid saya ni, dia buat program untuk remaja ni, ada cabutan bertuah. Nombor 1 dapat tab. Dapat tablet tu. Jadi kenalah budak-budak datang tu kena sign ni JK masjid baru masuk. Ujung pula dia sebelum bulan Ramadan sehingga habis. Jadi sebab tu saya pergi, setiap kali saya pergi masjid mesti ada orang muda ramai kat tu. Lepas tu lepas habis tu memanglah tak semua orang muda akan kekal, tapi sebahagiannya ada, walaupun sebahagian kecil ada pertambahan. Ada pertambahan. Jadi itu orang kata apa? Kena kreatif juga Masjid Surau kan. Mungkin orang muda ni apa namanya ada kita fikir apa constraint anak muda, mungkin balik letih ke, ataupun masjid saya sekala jemput makan contoh. Tak payah masak, orang muda ni fikir balik nak masak lah apalah, bawa family dalam seminggu sekali contohlah, kalau tidak habis lah duit masjid Surau kan. Seminggu sekali ada makan-makan. Jadi dia orang datang makan dengan anak-anak apa semua. Anak pun ada tempat. Jadi benda tu kena friendly orang muda baru apa namanya, saya rasa orang muda akan mula ramai lah. Kita tak boleh nak blame sangat sebab kadang memang situasi dia memang penat sangat, tak larat sungguh kan. Kita kadang-kadang pening juga kan, tengok kalau kerja tu banyak kan. Tu
program macam ni pun bagi saya bagus juga, bagi orang muda kalau tak boleh join yang macam pergi masjid surau, at least dia boleh tengok program surau apa semua kan. Bagi saya tu kena ada kekreatifan kekreatifan kat situ, dan insya-Allah pada setiap masa tu ada peningkatan. Lagi satu macam tempat saya tu dia kalau budak-budak dia macam dia ada kafar kan. Budak-budak ni sekolah rendah dia ada kafar. Bila sekolah menengah dia tak ada. Dia lepas habis budak sekolah ni kalau betul-betul ikut formal tu sampai sekolah rendah, sekolah menengah dekat sekolah je lah. Kalau ni maknanya dia tak ada, kalau asrama lain lah. Kalau yang sekolah yang biasa aliran harian dia tak ada yang pengajian yang macam formal tu. Jadi masjid yang sediakan benda tu. Jadi masjid yang sediakan apa namanya untuk budak-budak ni mengaji Al-Quran, menghafal part time. Jadi lepas tu ada buat tuition lagi kan. Bila anak datang, mak bapak kadang-kadang sebab mengaji tuition tu dalam antara maghrib isyak lah sejam yang tu, sejam lebih. Anak pergi, mak bapak dah melekat kat situ. Kan takkan dia nak balik leceh, dia tunggu anak dia sejam dengar kuliah. Mak isyak betul, lepas isyak ambil. Itu jadi secara indirectly, dia tak langsung meramaikan lah. Wallah a'lam. Alhamdulillah, terima kasih atas kongsian idea Ustaz ini macam mana masjid terutamanya ataupun surau nak menangani anak-anak muda yang disebutkan tadi. Saya tertariklah dengan yang disebutkan tadi. Sekolah rendah ada kafar dia, ada harinya ada kafar dia yang disediakan oleh kerajaan negeri. Kadang-kadang Selangor ada kerajaan Selangor negeri Selangor sediakan, ataupun adalah pihak Jabatan Agama Islam yang menyediakan kelas kafar selesai daripada sekolah biasa, pergi ke kafar pula. Macam kat Masjid Jawi ni pun kita tengok ada 3 hari. 3 hari dia buat, hari yang lain dia pun ada di sekolah rendah buat co-curriculum dan sebagainya ada. Tapi yang saya tertarik Ustaz sebut tadi, sekolah menengah tak ada. Jadi perlu ada kesedaran, saya rasa perlu diteruskan sampai ke sekolah menengah. Bukan hari pun, mungkin daripada seminggu tu ada 3 hari untuk kelas, adakan kelas sambung pelajaran agama dan juga Al-Quran ataupun tahfiz untuk semua pelajar seperti mana yang berlaku kafar. Tapi tak ada lagi benda tu, tak jadi. Kenapa saya tak tahu, tak terfikir semua buat sekolah. Sebab yang berlaku, kita tengok kes guru-guru pendidikan Islam di sekolah menengah, dia dapati ramai persen pelajar-pelajar yang daripada sekolah rendah pergi ke sekolah menengah masih tak boleh baca Quran. Bila kita suruh baca Al-Quran tergagap-gagap, tak boleh baca. Mungkin yang boleh baca tu yang duduk dalam kelas aliran agama KAA tu mungkin boleh baca. Okey lah tu. Tetapi yang lain tu ramai persen dia tu besar lagi yang tak boleh baca. Bila tanya dulu macam mana masa sekolah rendah boleh baca, sebab sekolah rendah cikgu tik dah semua kata dah boleh baca lah. Memang sebenarnya di sekolah rendah ada kafar apa semua, belajar sampai khatam Al-Quran. Bila khatam Al-Quran tu terus tutup Al-Quran. Khatam terus tak baca. Mak pun tak peduli dah. Anak dah khatam, buat majlis khatam Al-Quran, tapi selepas tu tutup Al-Quran, tak baca Al-Quran. Mai sekolah menengah tak boleh baca balik. Pasal dia tinggal, dah khatam tu dia tinggal terus. Jadi cadangan yang ada penerusan kafar di sekolah menengah, sebab kecuali lah pelajar-pelajar yang Ustaz kata tadi pergi ke asrama pun tak tentu juga ke sekolah agama. Kalau mereka sambung sekolah menengah mereka di sekolah agama, alhamdulillah itu akan terus ikut aliran agama, akan terus diajar di samping akademik. Tapi yang ikut aliran biasa di sekolah biasa, bukan aliran agama, tak ada, benda tu tak berlaku. Jadi kita rasa perlulah satu keperluan. Saya nampak sekarang ni sebab daripada ustaz-ustaz cerita pun memang persen yang tak boleh baca Quran sendiri, sedangkan dia dah khatam. Tapi bila naik sekolah menengah kita test balik, sebab istilah SPM perlu ada tu, perlu buat hafalan, tak jawab pendidikan Islam apa semua. Tapi pencapaian pendidikan Islam pun tak bagus, baca Al-Quran tak baik. Jadi tak tahu macam mana keadaan.
Jadi idea tu perlu diketengahkan, perlu diwarakan seluruh negara pun, menjadikan superior seluruh negara buat pelanjutan pelajaran kepada pelajar-pelajar aliran biasa ni, supaya di menengah mereka juga ada macam KAA tu, tak kira lah guna istilah apa pun, tapi masuk dia sambung belajar. Mungkin Ustaz boleh bawa benda ni ketengahkan, sebab seluruh negara macam tu. Takat apa sekolah rendah saja. Ya, betul. Jadi kita rasa malang lah sangkut dalam situ. Sebab diorang tak kuasai lagi fardu ain, Betul. Quran tak pandai lagi. Tak apalah Ustaz, kalau Ustaz boleh salurkan benda tu, idea tu, bawa mana-mana dalam perjumpaan ke apa semua, supaya seluruh negara ada badan yang boleh bantu, boleh push benda tu, supaya negara kita ada sambungan macam Ustaz kata tadi. Tak pandai lagi pun banyak kalau fardu ain yang belajar kapal sangat terhad sikit, banyak ilmu lagi yang patut fardu ain sendiri yang depa patut ada, supaya alam remaja mereka tu nanti bila selesai sampai 18 tahun semua tu dah okey dah. Jadi apa dari segi fardu ain dan semua dah mantap. Jadi dia boleh berdikari. Jadi barulah boleh lahir generasi yang baik, insya-Allah. Seterusnya yang last kali saya nak jemput Puan Hajah Nurlilawati lah, kalau nak berinteraksi dengan Ustaz. Silakan Puan Hajah Nurlilawati. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ni baru pertama kali saya tak nampak muka Ustaz yang mengajar ni. Saya tak tahu. Tadi saya test kamera tu, sebelum masuk tu okey, bila dah masuk hilang terus, tak boleh macam sekarang. Okey, Ustaz tadi ada sebut apa ni, manusia ni perlu bahagikan masa dia kepada 5 kan? Yeah. Haji Rahim pun sebut dah. Saya tertarik dengan yang kelima tu. Bila kita dah meningkat 60 tahun ke atas ni kan, kalau nak kata riadah bersukan tu, rasanya dia lebih kepada membahayakan kesihatan pula. Jadi bolehkah kita kira macam riadah tu diganti dengan cabut rumput, trim pokok, tanam pokok keliling rumah, berpeluh juga kan? Dia riadah tu, pertama saya bukan pakar apa tu exercise ni, kecerdasan. Tapi dia lebih kepada apa yang boleh aktiviti fizikal lah. Kalau itu yang boleh, ialah maknanya orang kata apa, dia bukan sekadar duduk rehat kat rumah lah, tapi ada aktiviti fizikal yang dilaksanakan lah. Tapi biarlah kita seimbang dengan kita punya makan tu. Kalau makan banyak, aktiviti tu kena banyak lah. Kalau Hajah sebut tadi, kalau apa tu cabut rumput, maknanya apa, berkebun itu, tapi kita makan pagi 3 pinggan, tengah hari 3 pinggan, malam 3 pinggan, dah tak seimbang tu. Dia kena seimbang lah. Kan? Jadi pandangan saya macam tu lah. Sebab memang perlu juga. Memang perlu sebab sekarang ini yang terkini nak pergi haji pun dia tengok BMI juga. Kan? Kalau yang kena kencing manis yang teruk tu memang dah tak bagi pergi haji sekarang ni. Jadi itu yang soal kesihatan ini adalah, dia sebenarnya kalau perbahasan soal kesihatan ni, dia sebenarnya tuntutan agama. Kita tak nampak benda tu sebenarnya. Saya muhasabah diri jugalah kan, musim-musim raya ni kan. Memang hancur lah musim raya ni. Dengan open house esok tak habis lagi, lusa tak habis lagi kan. Sehari 3-4 open house. Jadi kalau betul-betul perbahasan, kita tengok perbahasan riadah ni, pertama riadah tu dah satu tuntutan, yang kedua jaga makan tu satu tuntutan yang kedua dalam Islam ni. Yang kedua-duanya ada tuntutannya masing-masing. Dan apa yang, kalau saya baca yang falsafahnya, apa yang Allah beri pada kita ni amanah kepada kita untuk jaga badan kita ni. Kalau kita tak jaga makan, kalau kita tidak riadah, tidak aktif dalam orang kata apa,
kehidupan kita tu seolah-olah kita tidak menjaga amanah dalam yang Allah Ta'ala beri pada kita. Kita tak rasa benda tu, kita sakit, kita tak rasa berdosa. Tapi sebenarnya kita tidak amanah kepada apa yang Allah bagi pada kita. Sebab itu kalau kita tengok dalam konteks kalau kita sakit saya sebenarnya tegur diri saya kan. Kalau kita ada kemampuan tapi kita sakit, ada sakit yang Allah Ta'ala beri pada kita, disebabkan memang Allah bagi, memang tak boleh buat apalah. Ada sakit, betul tuan-tuan, ada sakit sebab kita sendiri. Kita tak jaga makan, kita tidak melakukan senaman ke apa, kita sakit. Kita sendiri punca sakit tu. Kita menyebabkan penyakit itu datang pada kita. Jadi itu yang menyebabkan kita tak boleh lepas daripada kita sakit itu, kita tidak boleh beribadah sebagaimana orang lain. Nampak tu, dia punya kesan tu. Dia punya lanjutan tu. Jadi saya panjang pula tadi tu kan. Jawapan dia, tadi boleh tak ada masalah, tapi biarlah seimbang lah kita jaga makan kita sekali. Kalau sebab aktiviti yang Ajar sebut tu aktiviti yang ringan. Tapi orang yang orang kata apa? Orang yang senior, saya memang agak ringan kan. Tapi orang yang berumur mungkin benda tu dah penat dah sangat kan. Dah penat sangat. Jadi biar seimbang lah. Sebab saya tengok orang lama ni dia kurang makan sikit. Betul tak? Orang muda ni selagi ada memang balun lah kan. Sebab tu penyakit tu datang. Jadi tu yang saya boleh respon lah. Riadah tu penting juga. Supaya kita ni, dia ada dalam pepatah Arab tu, al-aqlu salim fi jismi salim. Dia mempengaruhi kita punya apa tu? Al-aqlu salim fi jismi salim. Akal yang sempurna, yang sihat ini hasil daripada tubuh badan yang sihat, cerdas. Nampak simple je. Kawan saya dia ubah al-aqlu salim fi jismi samin. Dia punya ubah, dia pandai bahasa Arab Dia kata akal yang sihat lahir daripada tubuh badan yang gemuk. Jadi kawan saya pandai ubah. Jadi sebenarnya yang tadi itulah al-aqlu salim fi jismi salim. Macam tadi saya sebut lah, kalau yang kita tengok sejarah-sejarah Islam, orang Islam ni, dia boleh pergi perang sampai umur tua tu, dia cegah lah tu. Kalau dia jenis klepet, dia duduk rumah, tak tahu nak buat apa, tak larat apa semua, takkan dia nak pergi perang. Tengah jalan pun dah habis, balik tak larat dah kan. Jadi tu yang kita kena ni lah, sama-sama, terutamanya saya lah. Saya, Allah Alam. Terima kasih Ustaz. Sama. Alhamdulillah. Untuk perbincangan tadi, kerana apa yang Ustaz sebut tadi mengenai menjaga kesihatan fizikal kita dengan beriadah tu, saya buat sungguh, saya rasakan benda tu Ustaz. Saya memang dah 61 ni pun masih lagi ada masa saya akan pergi beriadah. Maksud dia antaranya naik bukit ni lah, hiking dan sebagainya. Tinggi juga. Kerana apa? Kalau saya duduk di rumah seminggu tak buat apa, duduk saja tak pergi buat ketegasan, keluarkan peluh macam tu, yang agak beriadah yang agak menggunakan tenaga yang banyak. Saya rasa saya nak pergi semayang apa waktu pun, bila nak sujud tu, bila nak duduk antara dua sujud tu, kita rasa mengah. Rasa mengah bila tak exercise selalu. Tapi bila saya pergi exercise, dia rasa okey, dia sembayang dengan tanpa mengah dan sebagainya. Tu yang rasa seronok nak pergi beriadah. Lepas tu bila pergi ke naik bukit, misalnya naik bukit Maxwell ataupun bukit Larut di tepi tu, ataupun naik bukit Tok Kun di Bukit Mentajam tu, ya Allah, kita tengok orang Cina tua-tua punya ramai naik. Cina tua-tua punya ramai naik. India pun macam tu juga, tua-tua naik. Turun pada saya ramai lagi, 70 umur pun ada boleh lagi naik cegah. Kita rasa sekian lah. Maksud dia memang mereka jaga sungguh hal tu. Dan mereka sihat, Alhamdulillah. Kalau nak jadi tu tiba-tiba yang kita dengar peristiwa orang naik bukit tiba-tiba mati penat di atas tu, Allah Alam, tu kes pun ada juga kes tapi jarang-jarang berlaku. Tapi yang rata-rata yang kita tengok memang ramai orang yang bukan Islam ni
berbanding orang Islam yang saya jumpa kat naik bukit-bukit ni, orang muda ramai lah, tapi yang berusia tak ramai. Tapi China, India memang orang berusia cergas, tak percaya boleh tengok di Bukit Darut tiap-tiap hari daripada jadi wallahu alam. Jadi dengan cergas tu, macam kita beritahu tadi, dengan badan yang sihat, otak cerdas, kita boleh lepas tu balik tu kita rasa ringan kepala semua pun, badan pun ringan, senang kita nak buat ibadat dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, rasanya cukuplah interaksi kita pada malam ni. Dengan Ustaz kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang berkongsi ilmu kepada kita. Jadi kita nak mohon sekali lagi daripada Ustaz untuk bacakan doa untuk kami aminkan bersama supaya kita semua boleh rahmat daripada Allah SWT sehingga kita boleh kejayaan dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Silakan Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna bihi min ba'din tafarruqal ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma adfa'na al bala' wal waba' khususan al-waba' virus corona. Allahumma ja'alna minal najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Inna minkum taqabbal karim. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan puan-puan sekalian yang terus istiqamah mengikuti program kita sehingga ke malam ni. InsyaAllah kita akan sambung, kita akan jumpa lagi pada malam esok. Jadi kita terima kasih diucapkan kepada ustaz kita pada malam ni kerana telah berinteraksi kita dengan amat baik dan bermanfaat kepada kita insyaAllah. Jadi kita tutup lagi dengan membaca seperti biasa doa khatam Al-Quran kita. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.